Pasal apa kita kalau jumpa setengah-setengah orang kita tak bagi salam? Kalau Nabi rahmat kepada semua orang, pasal apa kita setengah-setengah rumah orang kita tak pi rumah dia? Allahu Rabbi. Adakah orang yang kita tak bagi salam tu, kita tak pi kenuri rumah dia? Orang yang bila dia sakit kita tak ziarah dia, adakah dia lebih teruk daripada kepala munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kepala munafik. Orang munafik dengan orang kafir, siapa duduk bawah lagi dalam neraka? Munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ibu-ibu, ayah-ayah, neraka gaung. Gaung. Lagi 5 bintang, lagi 6 bintang, lagi bawah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, munafik paling bawah sekali. Lagi bawah daripada orang yang menyembah berhala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zaman Nabi ada munafik di Madinah. Kira dalam perang Uhud ni, Nabi bawa 1000 orang. Siapa rajin pergi umrah Siapa rajin pergi umrah waktu nak ziarah Uhud tu, bagi tahu dekat mutawif, berhenti sat tempat yang Nabi berhenti. Di situ ketua munafik bawa lari 3,000 daripada 300 tentera Rasulullah dalam perang Uhud. 1000 Abdullah bawa lari 3 kan, lari 3, tinggal 7 tang tu. Sebelum tuan-tuan pi saya silap lah. Dalam perjalanan kita nak pi ke Uhud tu, ada satu tempat nama dia Wadi Syaikhan, kalau tak silap saya nama tempat tu. Nabi berhenti tang tu sat. Di situlah Abdullah bin Ubay bin Salul, nama penuh dia ni kepala munafik. Dia bawa lari dan dia bawa balik tentera yang telah pun menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang salam 1000 bawa lari berapa Ustaz? 3 kan? Ya Allah, maklumat habis kan. Jadi lupa pula dah. Awak lari. Jadi 300 di situ. Abdullah bin Ubay bin Salul dia yang bawa, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Nabi bersama dengan tinggal 700 orang saja. Siapa bawa balik? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni. Kemudian dihalau oleh Rasulullah, maka 300 bawa balik, tinggal 700 ya tentera Islam. 7 nak berdepan dengan 3,000. Satgi perang di Uhud. Hak bukit, hak tuan-tuan orang sebut Bukit Pemanah tu, di situlah, di area itulah berlakunya peperangan. Zaman Nabi ada munafik. Ni lah ni. Hak bawa balik tentera ni. Ni kita bukan nak pi tanam padi noh. Hak Nabi bawa 1000 orang tu bukan nak pi rumah kenuri. Hak Nabi bawa 1000 ni nak pi perang. Kalau tarik diri 100 pun, tuan-tuan jadi marah tak? Ya Allah ya Tuhan. Yang ni tarik diri berapa? Tarik diri ramai. Daripada 1000 tarik diri 300 orang. Abdullah bin Ubay bin Salul punya raja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Antara yang dia buat kat Nabi, ini kepala munafik. Pandai-pandai ustaz bagi gelaran kat dia, Ra'sul Munafiqin, gelaran kepala munafik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni Nabi sendiri yang bagi. Dia ni, Nabi dengan sahabat tahu tak dia munafik? Semua sahabat tahu dia munafik. Munafik lain sahabat kenal ke? Sahabat tak kenal. Dirahsiakan oleh Rasulullah. Ada satu je sahabat daripada 100,000 lebih sahabat, ada seorang je sahabat yang tahu keseluruhan nama munafik di Madinah. Sahabat itu adalah Hudzaifah bin Yaman.
pemegang rahsia Nabi. Ada kat dia, senarai tu ada kat dia. Dia tahu hak mana munafik. Subhanallah. Bahaya tuan-tuan. Munafik ni bukan zaman Nabi saja, sampai kiamat depa akan ada. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada nifaq. Ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu perang Banil Mustaliq, Nabi balik dah, dalam perjalanan Nabi berhenti setempat. Waktu tu giliran Sayyidatuna Aisyah untuk ikut Nabi. Setiap kali perang, Nabi akan undi nama isteri-isteri Nabi ni, hak sebelah orang ni. Cabut, nama siapa yang naik, yang tu yang akan teman Rasulullah untuk pergi perang. Giliran Sayyidatuna Aisyah, teman Nabi, habis dah perang, dalam perjalanan balik, berhenti satu tempat, Sayyidatuna Aisyah qada hajat. Kemudian habis qada hajat, Sayyidina Aisyah cari rantai dia hilang, dia pi. Orang pun angkat dia punya haudaj. Haudaj ni hak macam tuan-tuan tengok dalam filem tu lah, hak 4 orang pegang tu. Lepas tu duduk di tengah tu. Itulah haudaj. Jadi Sayyidina Aisyah duduk dalam tu. Dan waktu tu pun umur dia pun masih muda, Sayyidina Aisyah, dan dia ringan. Dan dia sangat ringan. Bila dah Nabi bergerak, Nabi SAW bergerak, mereka pakai angkat. Ingat Sayyidina Aisyah ada dalam tu, Nabi pun berjalan. Nabi pun bergerak dengan binatang berasingan. Nabi naik unta lain. Rupanya Sayyidina Aisyah duk cari rantai hilang. Maka setiap kali musafir, Nabi akan lantik seorang untuk cek kawasan di belakang. Siapa ada tertinggal, kalau barang tertinggal, ada masalah apa. Rasulullah bukan satu orang Nabi yang sekadar Nabi dak. Nabi juga mentadbir. Nabi juga qadhi. Nabi juga mufti. Nabi juga panglima perang. Nabi reti semua benda. Jadi setiap perjalanan Nabi lantik seorang. Dalam perang tersebut, perang Banil Mustaliq ni perang kecil je. Nabi lantik Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Nabi lantik dia. Maka Safwan ni kerja dia carilah barang apa yang hilang, siapa tertinggal. Akhirnya jumpa Sayyidatuna Aisyah. Maka Safwan kenal Sayyidina Aisyah. Pendek cerita, Sayyidina Aisyah pun naik binatang tunggangan, bawa balik. Satu ayat pun tak sembang. Satu ayat pun tak sembang. Macam kita duk berteguk tampang dalam pejabat kan. Main lambat ke ni? Teguk orang perempuan ni bukan? Main lambat ke ni? Subhanallah, punya maksiat. Hak perempuan pula lagi melawak ni, cuik ni. Hak lelaki cuik, perempuan cuik. Warna-warni baju ke ni, cuik. Lepas tu sayang. Jadi sayang. Tu kena tajuk tu, tu boleh tiang tu. Saya nak habaq ni hak mai di rumah apa semua kan, pasangan-pasangan, hak suami mai, hak isteri mai. Masalah keruntuhan institusi rumah tangga kan, zina dengan suami, berzina dengan isteri orang sebagainya. Tuan-tuan tengok Safwan ibn Mu'attal dalam semua riwayat, Safwan hanya buat keluar satu ayat je. Zawju Rasulillah. Ayat tu ya, dia kata isteri Rasulullah. Habis Aisyah tak balas apa. Kalau kita ke, ya Allah, itulah orang tak mai je, mereka berjalan dah. Mereka ni kan reti tengok orang. Popak. Subhanallah, Sayyidatuna Aisyah tak balas apa. Ditundukkan unta, naik unta, Sayyidina Safwan pegang tali, bawa pi dengan laju supaya dan ligan. Ligan apa? No, grup Nabi duduk di depan. Ligan punya ligan tak dan. Bila tak dan, Nabi masuk dah. Rombongan Nabi masuk dah. Tinggal siapa di belakang? Safwan bin Mu'attal, satu orang sahabat, bawa isteri Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul nampak. Dia tak buat tuduhan apa. Dia jaja semua orang, dia naik dalam status Facebook dia, Twitter dia apa semua. Dia kata, kenapa Safwan balik dengan Aisyah? Ayat. Ayat. Ayat tu cukup mau lah. Kalau hari ni cukup laku lah. Subhanallah.
Ayah ni dia tak kata Aisyah berzina dengan Safwan. Dia tak buat macam tu. Dia buat naik ayat dalam radio, dalam surat khabar, berita apa semua, dalam Facebook, Twitter apa semua ni. Ada apa-apakah Safwan dan Aisyah? Pakat share. Share tak? Share. Siapa share? Munafik yang share. Hanya munafik saja. Fitnah ini apabila ia sampai di hadapan orang alim, maka fitnah akan berhenti di situ. Tetapi apabila ia sampai pada tangan munafik, fitnah itu akan disebar luaskan. Faham tuan? Ni hak jadi duk share seronok-seronok ni. Dapat berita apa share? Berita apa share? Tak kira apa. Panggil siapa? Ni hak kita bawa ni. Tuan-tuan nak pergi ke rahmat Nabi SAW. Orang yang menggembar-gemburkan, yang mensensasikan, daripada siapa tak tahu, satu Madinah tuduh Sayyidatuna Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Sampai jatuh sakit Sayyidatuna Aisyah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah balik pergi rumah dia. Siapa buat kerja? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan banyak lagi dia buat ke Nabi SAW. Nabi dan sahabat semua tahu dia adalah Ra'sul Munafiqin. Dia adalah kepala orang-orang munafik. Satu hari dia mati. Abdullah bin Ubay bin Salul ni mati. Waktu tu dia mati pada zaman Nabi. Nabi hidup lagi waktu dia mati. Anak dia Islam. Nama anak dia Abdullah. Abdullah juga. Maka anak dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya duk entah duk apa pula. Duk Abdullah bin Ubay bin balik duk apa Abdullah bin Ubay. Jangan nak tu nama munafik tu, kepala munafik. Takat ingat sikit untuk ilmu, untuk tahu kata hak ni kepala munafik cukup. Kalau dengar nama Hudzaifah bin Yaman, Majza'ah ibn Thawr as-Sadusi, Ubay bin Ka'ab, ni nama-nama sahabat, ulang banyak kali tak apa, bagi ingat. Abdullah bin Ubay, anak dia Islam. Tuan-tuan, anak kepala munafik ni Islam. Bila ayah dia meninggal, dia pergi rumah Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak nak jubah hak Nabi pakai dalam ni? Kebanyakan orang Arab macam Tok Guru, tuan-tuan tengok dia pakai jubah berapa lebih? Dua. Dalam satu lagi dia pakai hak jubah kot tu kan. Disar dia panggil. Hak dalam disar, yang luar ni syiar. Abdullah ni pi, ya Rasulullah, boleh tak bagi baju jubah hak Nabi pakai hak dalam ni? Jubah ni lah. Ni jubah dalam ni kira ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi rahmat ni, yang kata Nabi rahmat kepada munafik pun rahmat. Maka Nabi pun tanggalkan jubah dia. Dia buka jubah, bagi kat anak dia Abdullah bin Abdullah. Kemudian Abdullah pun bawa jubah tu, lalu dibalutkan tubuh ayah dia, jubah Rasulullah. Tak tahulah tuan-tuan, Sayyidina Anas, banyak barang Nabi yang dia jaga. Slipper, tongkat, rambut, bekas celak, periuk qadah Nabi, qadah, macam-macam Sayyidina Anas jaga barang Nabi. Semua Sayyidina Anas bagi balik ke anak-anak Nabi, isteri Nabi, kecuali satu ya, Sayyidina Anas pegang tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Anas wafat, umur berapa ratus tahun, 100 tahun. Ada riwayat 120. Umur banyaklah Sayyidina Anas bin Malik ni. Bila dia wafat, tongkat Nabi tu, sebelum waktu dia nazak tu, dia kata, "Satgi bila aku wafat, simpan dan kafankan tongkat Rasulullah ini bersama denganku." Bukan bid'ah lah. Satgi duk bid'ah duk apa ni, hak ni hak zaman orang duk kira bid'ah ya. Tu iklan juga tu. Okey, tuan-tuan sekalian, bila anak Abdullah bin Ubay bin Salul yang nama Abdullah pergi minta jubah Nabi, Allahu Rabbi, lagilah barakah jubah Rasulullah.
Nabi bagi pula. Subhanallah. Ya Allah, para ulama kata cuba tengok. Anak dia Islam, pak dia ni segala jenis kejahatan di Madinah pak dia buat. Segala jenis kejahatan di Madinah pak dia buat. Tapi nak abang kata rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi jubah. Abdullah ni punya seronok tuan-tuan, habis mandi jenazah. Munafik pun mandi juga tuan ustaz. Orang munafik dihukum dan diuruskan seperti orang Islam di dunia. Akhirat Allah Ta'ala yang uruskan. Kita jangan hukum orang munafik. Dengan hukum orang ni munafik ni. Awak betul dah dia munafik? Tak payah bagi salam kat dia. Dah dia munafik, kalau dia sakit tak ziarah dia. Ajaran siapa? Jangan tuan-tuan. Ni tadi saya sebut tak sah. Adakah munafik hari ini lebih dahsyat daripada munafik Abdullah bin Ubay bin Salul? Jawapan dia tidak. Cuba tengok macam mana Nabi buat kepada munafik ni. Nabi bagi jubah dia. Anak dia balik balut. Sebelum balik, Abdullah bin Abdullah ni tanya, ya Rasulullah, tusalli ala walidi? Nabi nak semayang ke tak pergi kat jenazah ayah saya? Tuan-tuan, anak ni walaupun pak dia tahu pak dia kepala munafik. Abdullah ni tahu. Abdullah ni tahu ayah dia kepala munafik, tapi dia tetap anak. Seperti mana anak Abu Jahal. Nama apa? Ikrimah bin Abi Jahal. Salah seorang panglima Islam yang hebat bersama dengan Khalid bin Walid. Tapi ayah dia siapa? Abu Jahal. Nabi kata sagi Ikrimah mai, dia akan masuk Islam. Jangan kalian sakiti hatinya dengan mengutuk ayahnya. Nampak tak Islam? Nampak Islam? Islam agama rahmat. Kita marah ke anak, sekali dengan pak dia, sekali dengan cucu, sekali dengan anak menakan, semua kita tak cakap. Ya Allah, jauhnya kita daripada rahmat. Jauhnya daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza. Bagi beza. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila anak dia tanya, ya Rasulullah, tak pergi nak pergi semayang ke atas jenazah ayah aku? Nabi kata na'am. Ya. Pergi semayang pula. Subhanallah. Nabi pun pergi. Masjid mana tuan-tuan? Masjid Nabawi. Abdullah bin Ubay bin Salul, jenazah kepala munafik, dibawa masuk ke dalam masjid, tak di depan. Nabi sampai, sahabat sampai. As-salatu jami'ah. Semua sahabat tanya. Yang tak tahu lagi bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, sepakat tanya, siapa mati? Rasul munafiqin. Kepala munafik mati. Nabi nak semayang ke? Nabi nak semayang. Semua sahabat turut Nabi, patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ikut. As-salatu jami'ah. Nabi duduk depan tadi, depan jenazah. Nak angkat takbir dah, mai Sayyidina Umar terbuka jalan tu, soft terbuka tu. Sayyidina Umar ni naik kuda, kaki belaga bawah. Sayyidina Umar punya tinggi. Sekali tu dia beli kuda, tulang belakang patah kuda. Hadis sahih ni. Cerita ni melalui sanad yang sahih. Sayyidina Umar ni nak abang kata punya besar, punya tinggi. Dia naik kuda patah tulang belakang. Kita naik kuda, kita yang patah tulang belakang. Jatuh. Tambah kuda Arab, tinggi. Kuda Arab, ya Allah, saya pun tak berani naik. Garang pula tu, garang tinggi. Kalau jatuh memang tulang belakang memang masalah. Sayyidina Umar dia naik, tulang belakang kuda tu patah. Lepas tu dia nak pergi balik. Panjanglah cerita tu, tak payah cerita. Nak ceritanya, bila Nabi duduk depan kepala munafik punya mayat, tiba-tiba saf terbuka. Saf nak semayang ni, terbuka. Siapa dia mai? Sayyidina Umar. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, dia mai, dia duduk depan Nabi dan membelakangkan jenazah. Tengah-tengah ni dia duduk. Dia kata, atusalli ala ra'sin nifaq ya Rasulullah.
apakah sekarang kamu nak salat ke atas jenazah kepala munafik wahai Rasulullah? Ni siapa betul ni? Sayyidina Umar ke Rasulullah? Nabi kata, ilaika anni ya Umar, pi tepi wahai Umar. Subhanallah, cukup lembut Nabi ni. Kalau banyak baca sirah dia, insya-Allah kita akan berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Mukjizat sirah ni tuan-tuan, mukjizat sirah ni baca ya, baca, terkesan dengan akhlak tu insya-Allah. Baca ya. Kita tak baca. Di rumah kita CD tebal lagi pada buku agama. CD banyak lagi. Tak payah CD lah ustaz, majalah masak cukup lah. Ni ustaz, orang tak main majalah-majalah dah lah, ni semua tekan internet lah. Ni hak dulu punya cerita ni, hak geng 80-an, 90-an. Buku sirah tak ada. Subhanallah. Kita nak sayang orang kena apa? Kena kenal. Baru sayang. Sebab tu budak kita tanya Messi berapa sentimeter, dia boleh jawab. Ronaldo siapa awek dia, dia boleh jawab. Pasal apa dia tahu semua? Pasal dia sayang. Kita sebut di mulut sayang Nabi, buku sirah Nabi tak ada, sebiji pun tak ada. Saya mengajak sirah berapa belah masjid, alhamdulillah berapa belah masjid lah, tinggal sikit dah lah. Saya duk tumpu nak buat hak kulis Islam ni, akademi tu. Tuan-tuan, rupanya bila sirah ni antara mukjizat dia, kita baca pun Allah bagi kita sedikit akhlak Nabi tu. Tuhan duk bagi. Baca, tengok cerita Nabi, macam mana Nabi mengasihi orang lebih pada diri dia sendiri. Macam mana Nabi ni rahmat walaupun kepada orang kafir dan orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata wahai Umar, pi. Tuan-tuan, apa Umar buat? Sayyidina Umar tak banyak. Hak ni pun boleh gagah juga ni. Sayyidina Umar kan. Baca sirah, tuan-tuan akan dengar nama Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar. Allahu Rabbi. 3 orang yang berkawan baik, sampailah langkah kaki masuk dalam syurga sekali 3 orang ni dalam suatu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar belah kanan, Umar di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan macam ni kita cari. Kawan hak boleh langkah syurga sekali. Bukan kawan hak duk lawan tolak masuk neraka. Dia tolak, kita pegang dia. Kita tolak dia. Duk tepi neraka ada 2 orang ni. Elok lah. Allah. Bila Nabi kata ilaika anni ya Umar, tepi sikit wahai Umar. Saya nak kata ya Rasulullah, tak ingatkah dulu siapa yang bawa balik tentera dalam perang Uhud? Sayyidina Umar dia peringat Nabi ni. Nabi ingat, bahkan Nabi manusia yang paling kuat hafazannya di kalangan sahabat. Manusia paling cerdik. Rasulullah, bukan Nabi tak ingat. Ya Rasulullah, tak ingatkah Abdullah bin Ubay bin Salul, dia yang bawa balik tentera 200-300 orang daripada peperangan Uhud? Apa Nabi jawab? Nabi kata ilaika anni ya Umar, tepi wahai Umar. Ni jenazah duduk depan, Sayyidina Umar berdiri depan Nabi. Nabi kata Umar kata ya Rasulullah, tak ingatkah dulu siapa yang sebut bila kita balik saat lagi kita buat keluar semua orang-orang hina daripada Madinah? Abdullah bin Ubay yang sebut benda tu. Abdullah bin Ubay dia pernah sebut, dia kata satgi kita balik sampai Madinah, semua geng-geng hina ni kita nak buat keluar daripada Madinah, berambai keluar pada Madinah. Dia maksudkan Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sampai turun ayat Quran. Quran. Sayyidina Umar peringat Rasulullah, ya Rasulullah, tak ingatkah dulu dia yang nak mengusir kita, kamu dan kita semua? Nabi kata ilaika anni ya Umar. Umar kata ya Rasulullah, bukankah Allah dah sebut dalam Quran, kalaupun kamu istighfar kepada mereka 70 kali Allah takkan ampunkan mereka? Nabi kata ya Umar, ana Rasulullah, aku Rasulullah, tapi tak kuatlah suara. Nabi tak angkat suara saya ni kan suasana tu.
Nabi kata, ya Umar, ana Rasulullah, aku ni Rasulullah. Khayyaranillah, Allah bagi pilihan kepadaku untuk beristighfar atau tidak beristighfar. Wahai Umar, aku memilih untuk beristighfar walaupun dia telah tetap menjadi ahli neraka. Rahmatan lil alamin. Apa Sayyidina Umar buat tuan? Dia pergi tepi. Dan Umar, bila Nabi dah sebut macam tu, dia pun pergi tepi solat. Dia pun solat ke atas jenazah Amrullah bin Ubay bin Salul. Ini rahmat Nabi. Hak Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tu, hak ni. Tuan-tuan tengok Nabi dengan Nabi dan binatang. Kalau saya buat main 6-7 cerita Nabi dan binatang, habis ceramah ni. Nabi dan binatang. Seorang perempuan naik unta, jarum dia duk cucuk badan unta tu. Jarum hak duk sanggui tu dah. Tudung bawai ke tudung apa tak tahulah waktu tu. Tapi waktu tu tak ada bawai lengkuas apa semua ni, tak ada lagi. Jarum tu, jarum hak pakai ni lilit ke mana tak, duk di bawah. Bila berjalan jarum tu duk tekan siapa? Jarum tu duk tekan unta tu. Unta tu menangis. Siapa faham bahasa unta? Tak tahu. Tapi bila Nabi lalu, unta tu panggil Nabi. Mukjizat lah, mukjizat. Ya Rasulullah, tuan aku ni dia pakai jarum duk cucuk ni, duk cucuk di badan ni. Nabi pun panggil tuan tu ni, buat keluar zat jarum duk cucuk tu. Keluar jarum. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmat. Binatang, benda bernyawa, yang tak bernyawa. Batang tamar, ni pun hadis sahih juga. Semua orang tahu batang tamar. Mereka buat tempat khutbah, hak mana yang biasa pergi umrah, mimbar Nabi ni, mimbar dalam Masjid Nabawi hari ni, kat situlah Nabi berkhutbah. Tapak yang sama. Mimbar tu kau ustaz ada. Hak tu mimbar hak moden punya. Mimbar pertama Nabi guna batang kurma. Berapa tangga ustaz? Batang kurma berapa tangga? Takkan 10 tangga. Sebatang tu je lah. Berdiri atas tu khutbah. Tempat Nabi pijak untuk berkhutbah dalam Masjid Nabawi tak ada adalah. Lepas dah lama dah bertubah atas tu, sahabat buat kat Nabi mimbar baru, 3 anak tangga. Buat mai lah mimbar baru. Ni berapa? 1. Macam 3 anak tangga aja mimbar ni kan. Buat mai mimbar baru 3 anak tangga. Bila buat mai mimbar baru, Nabi pun naik berkhutbah. Bunyi baby teriak. Kalau dalam solat bunyi bayi menangis, rahmatnya Rasulullah, maka Nabi akan mempercepatkan solatnya. Kerana Nabi tak mau bagi budak hak teriak tu teriak lama, dan Nabi tak mau bagi mak budak tu risau sebab baby dia teriak. Kita ada kisah, bukan Imam Maghrib tadilah, mana ada baby, tak ada baby menangis ni saya tuan-tuan kata dia ni kerja tuju ke orang, tak ada niat siapa pun kan. Cuma pernah sekali saya bawa anak menakan, saya pun kan pergi bawa anak menakan buat apa kan. Bagi saya salah dulu kan. Bawa anak menakan umur berapa, 5 tahun 4 tahun kot, 4 tahun bawa anak menakan, kita masuk soft, dia cari tak ada, dia buat konsert lah kan. Tu imam semayang, dia tak kira semuka. Duk tarik lagu yang budak tu duk rau kan. Semuka. Satgi rakaat kedua kita kata dia ni reti kot, insya-Allah satgi 2 baris kot. Tak ada. Hak kawan tu duk Patih. Panggil saya Patih kan. Satu masjid lah. Sama nak dengan suara speaker tu. Duk tarik duk boh lagu Syika duk nawan. Kita kata la ilaha illallah. Kalaulah kita membanyakkan bacaan sirah Rasulullah ni tuan-tuan, benda kecil-kecil benda. Baby menangis di belakang di kawasan muslimat.
kata para sahabat, Nabi akan mempercepatkan solat kerana kesian dekat mak baby tu. La ilaha illallah. Lo kesian kat mak baby, kesian kat mak tu. Bila Nabi naik khutbah, kalau masuk cucu dia tuan-tuan, Hasan Hussein masuk, kalau Nabi turun pergi ambil dukung. Ni zaman hari ni tak ada lah. Bila Nabi khutbah satu hari tu, hari pertama khutbah tu, hari pertama guna mimbar baru sahabat buat, tiba-tiba budak teriak. Budak teriak, Rasulullah. Nabi ambil tahu tak budak? Nabi ambil tahu. Nabi hidup dengan manusia dewasa, dan Nabi juga hidup dengan kanak-kanak dan juga bayi. Nabi ambil, Nabi dukung, Nabi usap. Bila teriak, Nabi pun turun mimbar. Buat apa tuan? Cari siapa teriak. Tang mana siapa dia teriak. Tengok baby tak ada hari Jumaat, perempuan tak bawa baby. Cari-cari, rupa-rupanya suara tangisan. Tangisan ni bukan dia bunyi sikit-sikit tu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bunyi tangisan itu seperti seorang bayi yang terlalu menangis. Ni duk terusak-rusak ni duk. Tu seorang orang tua lah. Tuan kata apa dia bunyi. Ni budak ni, tifl. Dalam hadis sebut seperti tangisan seorang bayi. Nabi turun, Nabi cari, rupa-rupanya yang menangis itu adalah mimbar lama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar lama teriak. Kita bertehran je dengan Rasulullah. Bila tengok mimbar lama teriak, yang ni bukan Nabi seorang dengar, satu masjid dengar tangisan itu. Dia ada kadang-kadang Nabi seorang, kadang-kadang ramai yang dengar. Ada sekali Nabi buah pasir atas tangan, ni mukjizat. Dalam kitab Syarh As-Sawi disebutkan, Nabi buah pasir atas tangan, pasir tu sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua dengar. Nabi tak atas tangan Abu Bakar, dia berzikir. Tak atas tangan ni berzikir. Akhir kali tak atas tangan satu orang sahabat, dia diam. Tak bunyi dah. Ada benda semua sahabat dengar. Contohnya hak kayu tak sat ni. Batang kurma buruk dah, teriak, satu masjid dengar, semua pakat tengok. Nabi pi kat batang kurma tu, Nabi angkat dia, Nabi usap dia. Nabi tanya, kenapa menangis? Allahu Rabbi. Hidup tuan-tuan, ni tuan-tuan, makhluk semua hidup. Tuan-tuan, makhluk dalam alam ni semua hidup. Lampu, jam, kipas, kucing ke apa ke. Saya balik kampung dululah 20 tahun, 25 tahun yang lalu, saya bila balik kampung, binatang-binatang ternakan di kampung semua ada nama. Yang ajaibnya, dia panggil awang. Saya tanya, mana sepupu nama awang, siapa dia? Tok panggil, awang. Lembu mai. Tengok belakang lembu. Tak ada orang. Awang. Rupanya di tangan tok tu ada dah baldi ayam garam tu kan. Kita tanya tok, ni awang ke? Ni awang. No, pergi panggil no. Panggil je tuan-tuan. Ayam pun dia panggil nama, kucing pun dia panggil nama, lembu pun dia panggil nama. Kita tengok ni, kita simpan maklumat, kita simpan. Tapi kita tak tahu sebab. Rupanya Allah nak bagi tahu alam ini hidup. Hidup. Alam ni dia berkomunikasi. Sebahagian orang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami komunikasi alam ini. Rasulullah ada antara manusia yang seluruh alam ini berkomunikasi dengan Nabi. Batu berkomunikasi dengan Nabi. Pohon berkomunikasi dengan Nabi. Binatang berkomunikasi dengan Nabi. Batang pokok yang dah mati lama dah berkomunikasi dengan Nabi. Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Tuan-tuan, jawab batang pokok lama tak sat. Dia kata, ya Rasulullah, dulu khutbah guna aku, lah dah tak guna dah. Pasal Nabi tak pijak dia, maka menangis si batang takmar tadi. Nabi pun tanya dia, lah nak apa? Nak apa? Lah nak apa?
Nak bagi berhenti teriak ni nak apa? Subhanallah. Benda tak bergerak pun Nabi pujuk. Benda tak bergerak pun ada perasaan dengan Rasulullah. Punya mati hati kita apabila membaca sirah Nabi SAW, tidak mengalirkan air mata. Punya mati hati kita. Hati mati. Baca sirah tak ada apa pun Ustaz. Bukan baca Ustaz, kitab sirah pun tak ada. Apa Ustaz kata baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila Nabi tanya nak apa? Nak pergi diam ni, teriak ni, Nabi nak khutbah. Nak tumbuh di sini kan, nak tumbuh dalam syurga? Oh, Nabi bagi pilihan macam tu. Dia pun kata, ya Rasulullah, nak tumbuh dalam syurga. Tuan-tuan, pohon tu nanti, andai kita ahli syurga, kita akan tengok mana satu pokok hak teriak dulu ni, dia pilih untuk tumbuh di dalam syurga. Di sana kan, rahmatan lil alamin. Nabi dengan pokok. Ada seorang sahabat, cerita ni tak masyhur, tapi riwayat Sahih Bukhari. Jangan risau, saya insya-Allah ambil bismillah. Saya ambil riwayat-riwayat yang sahih, insya-Allah. Ada seorang sahabat, cerita rahmat Nabi ni banyaklah. Rahmat Nabi dan binatang sejam. Rahmat Nabi dengan orang miskin sejam. Rahmat Nabi terhadap wanita sejam. Rahmat Nabi terhadap kanak-kanak sejam. Ada seorang sahabat, dalam riwayat Sahih Bukhari, hadis ni, cerita ni, saya tak ingat nama dia, gelaran dia saja. Nama sahabat ni, sahabat ada 100 ribu lebih. Sahabat ni gelaran dia Himar. Gelaran dia Himar. Himar ni keldai. Zaman hari ni, Arab Syria, Arab Jordan ke, Arab Yaman ke, Arab Mesir ke, kalau dia panggil Yahmar, dia panggil kat kawan dia Yahmar, hak tu cari gaduh lah. Boleh buat kulang pistol, boleh buat kulang pisau. Zaman hari ni. Zaman dulu, zaman Rasulullah, kalau kita sebut perumpamaan kepada seseorang, A sebut kat B, antakal himar, kamu seperti himar. Maka B pun seronok. Pasal apa? Dia puji kawan ni seperti keldai dari sudut sifat yang baik ada pada keldai, iaitu rajin ataupun kuat. Keldai ni kalau tuan-tuan pernah pergi negara Arab, tuan-tuan boleh tengoklah. Dia rajin. Keldai. Jadi perumpamaan tu pada zaman Nabi kalau sebut himar, power tak? Power. Ada satu orang sahabat, gelaran dia himar. Nabi panggil kat dia himar, semua sahabat panggil kat dia himar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sahabat ni dia boleh angkat barang yang orang lain tak boleh angkat. Okey, kita zaman hari ni 50 kilo boleh buat di belakang. Boleh, 50 kan beras. Bundi padi kan. Oh, sini tak ada padi belah kami. 50 ni. Belah seberang perai apa semua ni 50 orang buah Ustaz. 50 kan? Ke 40? Saya pun lupa dah. Orang beras juga, orang beras duduk dekat dengan bendang kan. Boh 50. Hak paling kuat dah tu. Tuan-tuan, sahabat Nabi hak nama himar ni 100. Contohlah, dia boleh boh satu berat di belakang dia yang sahabat lain tak boleh boh. Himar. Satu lagi sahabat macam tu juga kuat, tapi Nabi panggil kat dia Safinah. Ni pun tuan-tuan jangan dengar juga. Gelaran Nabi bagi kat dia Safinah. Tuan-tuan, apa-apa gelaran yang Nabi bagi kat sahabat, bermula daripada hari itu jangan siapa panggil dengan nama lain kecuali gelaran hak Nabi bagi. Abdul Rahman ibn Sakhar, nama dia dilupakan oleh semua orang. Pasal apa? Pasal Nabi panggil dia Abu Hurairah. Bila Nabi mula panggil dia Abu Hurairah, jangan siapa panggil nama dia Abdul Rahman. Tak mahu. Nak panggil hak Nabi panggil La ilaha illallah. Di zaman dulu, bila Nabi panggil satu sahabat ni Safinah,
sampai dia wafat. Orang panggil dia dengan nama Safinah, maksud dia kapal. Pun jenis boleh bawa barang banyak. Himar ini pun sahabat Nabi ni yang himar, gelaran himar ni jenis boleh bawa barang banyak juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan dalam Sahih Bukhari kisah yang agak panjang pasal himar ni, iaitu himar ini mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai dia. Dia menyayangi Nabi dan Nabi menyayangi dia. Kira dengan Nabi ni kawan rapat. Semua sahabat Nabi sayang. Ada sebagian sahabat Nabi tak malu untuk masuk dalam rumah dia. Antaranya Jabir bin Abdullah, antaranya Abu Bakar bin Abi Quhafah, antaranya Himar ni. Himar di kalangan sahabat yang Nabi tak segan kalau masuk rumah dia. Rapat. Sampai satu hari dia punya sayang Nabi, dia pergi ke pasar. Bila dia pergi pasar, dia lalu satu tempat. Sebut dalam Sahih Bukhari, dia pergi satu tempat. Dia lalu satu tempat, dia tengok satu benda yang elok. Sama ada mentega yang elok duduk dalam bekas mentega hak mahal ni. Macam kita lah hari ni tuan-tuan, kalau beras ni ada hak gerik paling mahal ni. Jadi dia tengok sama ada mentega ataupun kain. Kita katalah kain. Dua benda. Bila dia lalu satu kedai himar ni, dia tengok kain. Allah, lawa lah kain ni. Kain ridak ni lah. Bila tengok satu kain ni lawa, dia kata kain ni kalau bagi kat Nabi seronoknya Nabi. Tuan-tuan, kita bila sayang orang, kita teringin tak nak bagi hadiah kat dia? Teringin. Kita sayang tok guru sekian-sekian. Kalau ada duit reta kita nak bagi kat dia. Tunggu. Kalau ada duit note 7 tak boleh dah, dia pecah bakar. iPhone 7 kalau ni. iPhone 7. Ni kita ni lah, hati kita ni bila tengok seorang tok guru ke tokoh hak kita seronok ke, kita tengok dia, kita kata ya Allah, kalau aku ada duit nak bagi handphone kat dia ni. Kalau ada duit nak beli rumah sebiji bagi dia duduk. Tahu dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Kalau ada duit nak beli rumah sebiji. Macam itulah sahabat yang gelaran himar ni, dia miskin dan sangat miskin. Bila dia tengok satu kain cantik, dia kata ya Allah, kalau bagi kat Rasulullah seronoknya kain ni. Dia perhati lama tuan-tuan, dia berdiri depan kedai kain tu. Dia berdiri lama depan kedai kain, tengok perhati. Tak tahan, lah kali pi juga. Tanya tok kedai, berapa tuan kedai kain ni? Kita kata 100 dirham contoh. Mai. Dia kata kurang lah. Ni sahabat Nabi ni hak himar ni minta kurang. Tuan kedai kurang, dia minta kurang lagi. Akhirnya sampai satu harga, kita tak tahu berapa. Contohlah kita kata 60 dirham. Tak apa, aku ambil. Dia pun ambil kain tu. Dia kata jom ikut, sebab bayar di tempat di satu tempat lain, kat tempat lain. Bayar di sana. Tuan-tuan, himar ni sahabat Nabi, kawan rapat Nabi ni. Dia pun pi jalan di mana? Di rumah Nabi SAW. Akhirnya sampai pintu rumah Nabi sekali dengan tokek kain. Dah kata nak bayar di rumah macam kita lah, depan tu kata duit ada di rumah. Beli barang RM36 dah. Tokek kata tak apa, saya ikut pergi rumah ambil duit. Tokek kain ni pun ikut balik sampai depan rumah Nabi, tutup pintu bagi salam. Nabi pun keluar. Oh, apa khabar? Seronok kawan rapat. Ya Rasulullah, aku ada hadiah. Ya Allah, nak bagi hadiah ke Nabi tuan. Semua kita nak bagi hadiah ke Nabi. Tapi Nabi dah wafat. Hadiah paling mahal sekali adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling mahal. Bila Nabi pun buka pintu, Nabi tengok kawan rapat macam mana. Dia lain noh, tuan-tuan. Bukan membeza-bezakan. Setiap orang ada kawan rapat. Bila nampak Haimar kata, ya Rasulullah, ada hadiah kain ni cantik ya Rasulullah.
Dia pun ambil daripada tokek kain, tak atas tangan Nabi. Nabi pun seronok, senyum Nabi, terima kasih. Tapi Rasulullah agak tak banyak ni. Dia kali kat tokek kain, dia kata minta kat Nabi. Agak minta kat Nabi. Nabi pun kan tercengang. Nabi kata, awalam tuh dihali. Ini bukan hadiah kah? Kita kalau kita rembah dengan kain tu dah, kan? Mangkuk ayun suruh, kan? Rembah dengan kain tu lah. Paling sopan mangkuk ayun lah, paling sopan. Kalau hak kasar sikit, kan? Hak jenis melawak kampung ni, keluar macam-macam lah. Hang ambil kain ni, kalau tak suruh aku bayar. Rahmat Nabi ni, Nabi senyum, Nabi masuk dalam, ambil duit, Nabi bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh pergi buat tu. Dia kata, ya Rasulullah, duit tak banyak ni. Dia kali kat tokek, dia kata minta kat Rasulullah. Hadiah tapi tak, duit tak ada. Punya nak bagi hadiah. Nak cerita rapat dengan Nabi. Bukan poin dia lagi. Satu hari, ni poin dia. Satu hari, mereka tangkap himar ni. Kena tangkap. Bila bawa mai depan Nabi, ya Rasulullah, minum arak. Himar ni minum arak. Tuan-tuan, kawan rapat, kena tibai ke tak kena tibai? Kena tibai. Ini Nabi. Hukum tetap hukum. Nabi sebut, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Dalam hukum ni, kalau Fatimah anak perempuan aku curi, aku potong tangan dia. Ini tak boleh. Tuan-tuan, kena sebab tak 40 rotan? Kena. Kawan rapat dibawa mai, ada saksi. Nabi prosedur macam biasa. Nabi qadhi. Dia ketua Madinah, dia adalah qadhi, dia adalah panglima perang, dia adalah sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa mai sak kawan rapat macam mana? Keadilan tetap keadilan. Nabi tanya, ada bukti, ada saksi, 2 orang, okey, dah. Sebab 40 sebatan. Bukan sebatan nak hak terkeluar isi itu, bukan. Sebatan Islam. Jangan buat dah Rasulullah. Kita kalau kasih dekat anak-anak kita ke apa, ke anak murid pun, kita akan nasihat. Kalau kasih kat dia pun, kita kata jangan buat dah. Lepas ni, harapan ni esok nak masuk syurga sekali, takkan kita nak pisah. Haimar pun balik. Tuan-tuan, selang beberapa hari, mereka buat main pula. Haimar juga. Nabi pun tengoklah. Buat main, ya Rasulullah, dia minum arak. Tak sama tuan-tuan. Hak buat maksiat pada zaman Nabi dengan hari ni tak sama. Kalau saya cerita pasal sahabat-sahabat yang melakukan maksiat, 3-4 orang yang melakukan dosa ni, bagaimana mereka bertaubat, beza langit bumi dengan pelaku maksiat pada zaman ni. Beza langit bumi. Bila buat mai dia, ya Rasulullah, dia minum lagi. Jatuh hukuman sebab. Selang beberapa hari mai lagi. Sehinggalah melebihi 3 kali. Himar dibawa ke hadapan Rasulullah untuk disbat. Sampai kali yang keberapa Nabi yang rahmat ni? Sampai kali yang keberapa dah banyak mai. Sebab. Keluar daripada sebab banyak kali dah. Kita geram dah tuan-tuan. Meluat tak? Meluat dah. Di sekolah, kalau satu orang muda dia buat kerap kesalahan disiplin, budak-budak lain meluat tak? Meluat lah. Kira dia yang keterenah, dia ni tak insaf lah. Macam itulah juga tuan-tuan. Himar ini bila dia keluar kali yang keberapa dah, 5-6 kali dia pun keluar. Waktu dia nak keluar tu, ada bunyi sok-sok ni. Yang ambil slipper, yang ambil kayu, ketuk belakang dia. Tak kerti insaf lah. Tuan-tuan, sahabat zaman Rasulullah yang bukan munafik, semua main-main jemaah di masjid. Nak abang kata waraknya sahabat, kalau minum arak ni kira Allah, habis. Habis meter minum arak ni kira teruk sangat.
Sahabat pada zaman Rasulullah kesemuanya solat berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang penting ini hanyalah munafik saja. Kalau zaman hari ni tuan-tuan, sekali dengan hak bang, sekali dengan hak duduk kat meja ni, sekali dengan kita semua. Kalau ukuran itu bawa pada zaman hari ni, semua hak dalam masjid ni. Kebanyakan kita, kebanyakan kita tak main-mayang 5 waktu ni setiap hari. Tuan-tuan sekalian, bila himar ni dia minum arak 5-6 kali dia ulang, sahabat-sahabat bukannya ambil batang besi, hak ada slipper kan, buat keluar slipper bau di belakang. Bila nak insaf buat tu dengan mulut geram kan? Ambil tak reti-reti insaf lah. Ada hak ketuk macam ni, ada ketuk macam ni. Ada seorang sahabat dia terlebih, dia kata la'anakallah. Dia kata supaya Allah laknat kamu. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Berapa kali dah buat mai tak insaf lagi, dia kata. Sahabat ni dia terlepas, dia kata la'anakallah ma aktsara ma yu'ta bihi. Berapa banyak dah dia ni dibawa dan disebabkan minum arak banyak sangat. Hak ni Nabi dengar. Hak ni Nabi dengar. Bila Nabi dengar, telinga Nabi merah, muka Nabi merah. Apabila muka Rasulullah merah, naik satu orang di antara min sarai, ni orang panggil min sarai ni, dua kening ni, naik orang tang ni. Bila muka Nabi merah, naik orang tang ni, sahabat tahu Nabi marah. Dan Nabi jarang marah. Bila dia kata la'anakallah, semoga Allah laknat kamu, Nabi berat dia. Muka Nabi dah merah, orang naik. Semua sahabat diam. Nabi tak nak mengamuk macam kita tuan-tuan, mengamuk, menjerit, sepak ke penejakah. Tidak pernah walau sekali. Cukup dengan merah muka Nabi, kesemua sahabat akan diam dan tunduk. Subhanallah. Kita ni jerkah pun orang bising ni. Punya power kita kan, dia budak bising ni. Allahu Rabbi. Rasulullah kalih, muka Nabi merah, naik orang di sini, sahabat semua diam tunduk. Nabi kata la tal'anhu. Nabi tak jerkah. Nabi kata jangan melaknat dia. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Nabi kata jangan laknat himar. Sesungguhnya yang aku tahu berkenaan dengan imannya, himar ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jaga-jaga tuan-tuan. Orang ni kita nak hukum orang, jangan jaga. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Hak tu Nabi pecah rahsia tu. Nabi ni sebahagian benda ghaib Allah Ta'ala ilham ke Nabi ataupun melalui Jibril. Bukan Nabi maha mengetahui ghaib, tidak. Sebahagian benda ghaib Allah ilham terus direct, dan sebahagian lagi Jibril mai bagi tahu. Nabi kata la tal'anhu, jangan laknat himar. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Habis. Cop terus tuan. Mulut siapa sebut tuan? Mulut Rasulullah. Cop ke tak? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi dia tak pernah sebut daripada hawa nafsu dia. Apa Nabi sebut, tambah-tambah pengiktirafan macam tu, yang tu datang daripada 7 petala langit. Bila mai pengiktirafan innahu yuhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan laknat dia. Jaga-jaga nak laknat orang, jaga-jaga nak kutuk orang. Kita kutuk dia, tiba-tiba pemilik alam ini sedang merahmati dia. Kutuk tu kena kat siapa? Kena kat kita hak cerai ni. Kena kat kita hak cerai ni lah. Kutuk dia, tapi Allah merahmati dia. Bahaya. Jaga-jaga. Tu Nabi beritahu tu, Nabi kata jangan laknat dia. Kita tak tahu rahsia, kita tak tahu kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah. Dan untuk cerita yang terakhir, cerita saja
Hadis Nabi ratus ribu tuan-tuan. Tu baru 3 saya baca. Baru 3 ada ratus ribu. Kan? Melampau. Yang terakhir tuan-tuan untuk malam ni. Ni 95 minit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara penggambaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni lah 10 minit kita berhenti insya-Allah. Suasana rahmat Allah yang antara yang paling besar sekali ialah ketika mana semua umat manusia berdiri di atas padang mahsyar. Waktu berdiri di padang mahsyar, tuan-tuan bayang padang mahsyar ni ialah satu tanah yang lapang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ardul mahsyar? Ya Rasulullah, mahsyar ni macam mana? Nabi kata mahsyar ni tanah lapang. Pokok tak ada, laut tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada, gunung tak ada, bukit tak ada, rumput tak ada, bangunan tak ada, kosong. Nabi kata semua makhluk nak berdiri di atas, akan berdiri di atas padang mahsyar. Tuan-tuan bayang 2016 ada 7 bilion manusia. 2016 ada 7 bilion manusia. Tak faham ustaz 7 bilion? 7 bilion ni kalau berdiri di Semenanjung, penuh Semenanjung. Faham tak? Oi banyak ustaz. 7 bilion ni kalau berdiri di Semenanjung, penuh Semenanjung. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan kalau berdiri di Johor, tuan-tuan nampak ke orang di Kedah? Kalau tanah tu lapang. Macam itulah mahsyar. 7 bilion kau ustaz mahsyar? Mahsyar bukan 7 bilion ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Mahsyar ni akan himpun manusia daripada zaman Nabi Adam sampai ni, zaman hari ni sampai kiamat. Berapa trilion manusia akan ada di padang mahsyar. Matahari mendekat. Ada yang peluh sampai ke buku lali, Nabi kata. Ni hadis sahih. Ada yang peluh sampai ke lutut. Kepanasan itu dirasakan berdasarkan banyak mana dosa yang dia buat di atas muka bumi Allah. Nabi kata ada yang peluh sampai ke leher. Nabi kata ada orang sampai peluh di antara mulut dan hidungnya. Ni tang ni, Nabi pun tunjukkan tangan dia, Nabi buat macam ni. Peluh dia duduk ni. Dan Nabi kata ada yang berenang-renang di dalam peluhnya. Punya sempit padang mahsyar, Allah buat luas dah, tapi punya sempit. Nabi kata sehinggakan bila kamu berdiri, Nabi kata kamu hanya mendapati ruang untuk meletakkan kedua tapak kakimu sahaja. Sempit tuan-tuan. Manusia semua berdiri di padang mahsyar. Jin semua berdiri di padang mahsyar. Binatang semuanya berdiri di padang mahsyar. Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat. Ramai orang tak perasan di padang mahsyar ni tuan-tuan, semua binatang berdiri. Banyak. Lepas pada berdiri, Allah Subhanahu Wa Taala menghukum umat manusia, iaitu tidak dimulakan perhitungan amalan mereka, dibiarkan mereka berdiri. Kata para ulama, tempoh paling minimum 50,000 tahun. Ini ayat Quran khamsina alfasanah, ni tempoh Quran sebut. Sari di mahsyar 50,000 tahun. Kita katalah berdiri di mahsyar sehari, 50,000 tahun. Kalau berdiri di mahsyar setahun, pasal apa berdiri ustaz? Hukuman daripada Allah. Kerana hari itu adalah hari yang paling Allah murka semenjak Allah menciptakan alam ini. Kata Rasulullah, tidak ada hari yang paling Allah murka melebihi hari mahsyar. Nabi-nabi diam, para malaikat diam, binatang tunduk diam, jin dan syaitan diam. Kita nak cakap kah? Manusia pun diam. Itu apa jadi ustaz? Manusia tak tahu nak buat apa. Siapa nak bercakap dengan Allah untuk Allah mulakan perhitungan? Siapa berani cakap?
Siapa berani minta dengan Allah, wahai Allah, mulalah perhitungan. Angkat kepala pun tak berani, semua tunduk. Kesemuanya tunduk. Binatang-binatang turut tunduk di padang mahsyar walaupun mereka tidak melakukan dosa. Semua tunduk. Tak ada siapa berani cakap. Akhirnya manusia ramai-ramai pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Hadis ni hadis sahih. Panjang hadis ni. Manusia ramai-ramai itu siapa ustaz? Saya, kita semua dan seluruh yang bernama manusia. Umat Nabi Muhammad saja ke ustaz? Seluruh umat. Tuan-tuan bayang tengok nak berjalan. Ambil masa nak berjalan. Berapa trilion manusia nak berjalan? Pergi kat siapa? Nabi Adam. Akhirnya semua pergi sampai depan Nabi Adam. Sampai depan Nabi Adam. Nabi Adam ni 60 hasta. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasul kana Adam, Nabi Adam ni tinggi dia kata Rasulullah 60 hasta. Semua pakat pergi depan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, semua umat manusia ni ramai-ramai. Kamu adalah bapa kepada segala manusia. Wahai Nabi Adam, khalaqakallahu biyadaihi. Allah telah mencipta kamu secara langsung. Kita lahir mak ayah kan. Nabi Adam ni Allah Ta'ala buat cipta dia. Wahai Nabi Adam, tolonglah sebut kepada Allah supaya Allah memberi syafaat, supaya Allah SWT memulakan perhitungan. Tuan-tuan, Nabi Adam kata apa? Nabi kata sesungguhnya hari ini Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan dengan kemurkaan yang tidak akan berlaku selepas ini. Sesungguhnya hari ini tidak ada rasul pun yang berani bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun aku bapa segala manusia, aku pernah melakukan kesalahan, kata Nabi Adam. Dia pernah buat salah. Tuan-tuan, berapa kali Nabi Adam buat salah? Sekali. Berapa umur Nabi Adam? 960 tahun dalam riwayat yang paling sahih. 960 tahun umur Nabi Adam. Berapa kali buat salah? Sekali. Dengan sekali salah itulah Nabi Adam kata nafsi, nafsi. Wahai seluruh umat manusia, hari ini aku tak boleh tolong kamu. Diriku, diriku, dia sebut. Nabi Adam kata apa? Idhabu ila ghairi. Pi kat Nabi lain. Pi kat Nabi lain. Nafsi, nafsi. Diri aku saja hari ini. Diri aku saja hari ini. Tu Rasul tuan. Kita umat manusia hak berapa trilion ni wallahu alam pi kat Nabi Nuh. Saya pendek cerita. Nabi Nuh ucap perkataan yang sama. Dan Nabi Nuh pun sebut apa kesalahan yang pernah dia buat. Sekali juga. Sekali. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Berapa kali buat salah? Sekali. Nabi Nuh kata pergi kat Nabi lain. Aku nak selamat diri aku nak selamat diri aku. Umat manusia pergi kat Nabi lain. Pergi kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cakap apa? Sama. Nabi Ibrahim kata dulu aku pernah buat salah. Panjanglah cerita dia, sekian. Adalah, bukan salah pun. Antaranya Nabi Ibrahim kata dulu cerita juga, no? Nabi Ibrahim dia pernah buat, dia kata aku pernah menipu. Pertama sekali aku menipu bila mana orang di daerah aku buat konsert jom heboh. Contoh. Panggil artis hak pakai ketat ni main menari apa semua kan atas pentas kan. Bila orang kampung semua pi, tak ada seorang pun tinggal, mereka mai ajak aku. Bila mereka mai ajak aku kata inni saqim, aku sakit. Padahal waktu tu Nabi Ibrahim sihat. Benda apa yang sakit? Hati sakit. Kita lalu tempi konsert, kita seronok kah? Berhenti buka tingkap kah? Ambil buka tingkap ayung kepala lah. Dah. Sakit hati. Kan? Jadi Nabi Ibrahim kata hak tu aku tipu. Dia kata yang tu yang dia tipu. Akhirnya Nabi Ibrahim kata pergi kat Nabi lain lah. Nabi Ibrahim suruh pergi kat Nabi lain. Allahu Rabbi. Akhirnya pergi kat Nabi Isa, walam yadhkur dzamban. Nabi Isa tak sebut apa dosa yang dia buat.
Nabi Muhammad kata Nabi Isa tak sebut. Maksudnya tidak melakukan dosa. Nabi Isa kata apa? Pi kat Nabi lain. Nabi Adam pi dah, Nabi Nuh pi dah, Nabi Musa pi dah, Nabi Ibrahim pi dah. Nabi Isa pun pi dah. Akhirnya semua tolak. Trilion manusia ni. Akhirnya tinggal satu je ruang peluang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar ni para rasul duduk depan kan. Belakang umat, rasul umat. Pi kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada hujung. Semua pi. Akhirnya semua umat manusia berimpun di depan Rasulullah. Dan ramai-ramai cakap, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, kami dah tunggu terlalu lama. Ada yang berlubang perut, ada yang berlubang tengkuk, punya dahaga. Ya Rasulullah, semua Nabi tak berani bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Kami ada satu peluang saja, yang terakhir di alam mahsyar ni, iaitulah peluang Rasulullah sendiri yang minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah? Nabi pun kata, ana laha. Aku dan syafaat. Nabi ulang. Nabi kata, tiap-tiap rasul diberikan doa yang mustajab, yang takkan ditolak oleh Allah. Semua rasul telah menggunakan doa itu kecuali aku. Aku tu siapa? Rasulullah. Nabi seorang je tak guna lagi. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, ketika itulah Rasulullah menggunakan doa itu, iaitulah da'watul mustajabah. Nabi pun berjalan menuju ke bawah arash. Arash ni apa tuan-tuan? Langit satu nak pergi ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit dua nak pergi langit tiga 500 tahun perjalanan. Macam itulah sampai ke langit 4, 5, 6, 500 tahun. Punya luas langit-langit. Keseluruhan bumi dan langit ni tuan-tuan berbanding dengan kursi. Kursi ni makhluk, kursi nama dia makhluk. Kesemua langit ni nak banding dengan satu makhluk bernama kursi, Nabi kata seperti satu besi bulat yang kita lempak di tengah-tengah padang pasir. Besi bulat itu adalah keseluruhan langit dan bumi, dan padang pasir yang luas itu adalah kursi, dan arash lebih besar daripada kursi. Allahu Akbar. Tak terbayang lah tuan-tuan, menggeletak orang duduk di padang mahsyar ni, menggeletak, tak ada siapa panggur kepala naik atas, tak ada, semua tunduk. Arash, Nabi pi bawah arash, hanya Rasulullah ketika tu. Seorang makhluk saja yang berani ketika tu, iaitulah Rasulullah, untuk bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah ketika tu. Kata Rasulullah, aku pun berjalan ke bawah arash, lalu aku pun sujud. Kemudian aku sujud. Kemudian aku sujud. Kemudian aku sujud. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memanggil nama aku, ya Muhammad. Wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepala kamu. Sal tu'tah, minta apa saja kamu akan diberikan. Isfa' tu syafa', bagilah syafaat, nescaya kamu boleh memberikan syafaat. Nabi pun kata, ya Allah, mulakanlah perhitungan. Lalu Allah pun turun mizan dan dimulakan perhitungan. Bila buat turun mizan nak mula perhitungan, sekali lagi Nabi duduk bawah arash. Nabi kata, Rabbi ummati qaddim ummati. Apa dia tuan? Nabi kata, ya Allah, dahulukan umat aku. Kita maknanya giliran kita nombor last lah, kita Rasul tak akhir. Tetapi disebabkan Rasulullah minta, Nabi Rahman, Nabi minta, akhirnya umat Nabi pun didahulukan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Sekadar itu dulu insya-Allah ceramah pada malam ni. Moga-moga kita mendapat iktibar.